Terima kasih Yang Berhormat Tawau. Untuk makluman Yang Berhormat, Kementerian Dalam Negeri memandang serius berkaitan masalah parti di negara ini yang memerlukan strategi pemberataan secara berterusan. Justru sebagai langkah memperkukuh tabik urus dan menambah baik sistem kerja penguasaan sedia ada, Kementerian Dalam Negeri sedang memperhalusi pelan strategik penguasaan parti yang lebih komprehensif dan menyeluruh. Statistik Jabatan Imigresen Malaysia sehingga 27 Mac 2023 menunjukkan terdapat 4,655 parti yang ditahan di 4 buah depot imigresen di negeri Sabah. Berdasarkan pelaksanaan aktiviti penguasaan melibatkan premis perniagaan ataupun perusahaan, sepanjang tahun 2021 sebanyak 1,076 operasi penguasaan telah dilaksanakan dengan tangkapan seramai 1,881 orang parti dan 45 majikan. Jabatan Imigresen Negeri Sabah telah melaksanakan 700 operasi penguasaan melibatkan tangkapan 1,437 orang parti daripada pelbagai negara dan 14 majikan atas pelbagai kesalahan imigresen pada tahun 2022. Sehingga 2023 terdapat 265 operasi, 487 parti yang ditangkap, 2 majikan dan juga 6,405 pemeriksaan dibuat pada tahun ini. Untuk makluman Yang Berhormat, bagi memastikan usaha pengusiran dilaksanakan dengan cekap, Jabatan Imigresen Negeri Sabah mengambil tindakan secara konsisten seperti berikut. Pertama, mempergiatkan usaha pengusiran parti ke negara asal dan mengadakan rundingan secara berkala dengan pihak kedutaan negara Filipina dan Indonesia dan bekerjasama bagi mempercepatkan proses penghantaran pulang tahanan ke negara asal. Jabatan Imigresen Negeri Sabah juga telah merekodkan seramai 2,947 parti diusir dari 4 depot imigresen di Negeri Sabah, iaitu daripada depot kita di Kota Kinabalu, di Papa, di Sandakan dan juga Tawau pada tahun 2021. Bagi tahun 2022 seramai 1,450 orang parti telah diusir bagi tempoh 1 Januari sehingga 27 Mac 2023. Terkini seramai 1,991 orang lagi parti telah diusir pulang. Terima kasih. Betul. Tawau. Terima kasih YB Timbalan Menteri. Saya mencadangkan agar KDN kan bekerjasama dengan KPKT untuk membantu mengenal pasti rakyat tempatan dan memindahkan rakyat tempatan di rumah PPR yang akan dibina. Selepas usaha ini dilaksanakan, barulah kita selesai isu setinggan PATI di Tawau dan Sabah. Puan Yang di-Pertua, satu lagi rayuan saya ingin menyatakan di dalam Dewan Yang Mulia pada hari ini. Saya harap ni pihak KDN jangan membuat ini operation besar-besaran untuk menyebut ini kilang-kilang atau kebun-kebun. Selepas saya bangkit masalah PATI di Sabah ini, seperti minggu lalu semasa saya bangkit ini, kos sara hidup dan Tawau khususnya tinggi, jauh tinggi daripada Semenanjung. Terus hari ini KBTN menyebut banyak ini peniaga-peniaga dan ini kilang-kilang yang langsung tidak rekod yang tidak baik. Puan Yang di-Pertua, kita selaku wakil rakyat, kita diberikan amanah untuk menyuarakan masalah rakyat, bukan didendakan. Seharusnya ini pihak berkenan memberikan ini sumbangan untuk mengatasi masalah kita. Sekarang terima kasih. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Ahli Yang Berhormat Tawau. Soalan ini terkeluar sedikit daripada tajuk asal. Saya cuba jawab yang ada kaitan dengan soalan ini. Sebenarnya program perumahan PPR adalah satu program pendapatan semula setinggan yang semua kita tahu bagi yang berkelayakan untuk memberi tempat kediaman dan terutama sekali kepada golongan B40 pendapatan rendah. Ini di bawah bidang kuasa Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Yang Mak Timbalan Menteri dia ada sini. Bagi mengatasi masalah kemajuan parti yang mampu mengancam keselamatan sejahtera penduduk setempat, Kementerian Negeri khususnya dan Jabatan Imigresen Malaysia komited
untuk mempergiatkan operasi berdasarkan aduan yang diterima maupun maklumat-maklumat risikan sementara kementerian yang bertanggungjawab. Maknanya maklumat-maklumat yang diterima daripada mana-mana pihak kita akan tindakan. Tindakan kita ambil berasaskan pada peraturan undang-undang yang sedia ada di bawah bidang kuasa kita. Dan kementerian juga bertanggungjawab untuk mempolisi mekanisme pendapatan semula rakyat tempatan seperti mana yang Berhormat cadangkan, dan dari masa ke masa kita memang bekerjasama dengan semua pihak. Malah kita sentiasa bekerjasama dekat Majlis Sabah kerana skala dasar polisi berkaitan dengan pihak asing di bawah bidang kuasa Negeri Sabah. Yang Berhormat sempurna senyum, dia tahu semua ini. Terima kasih. Ini soalan berkaitan dengan Sabah, saya jemput sempurna. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri yang telah menjawab soalan dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Tawau. Setelah mendengar jawapan penjelasan yang diberikan oleh Timbalan Menteri, saya bimbang keadaan ini seakan-akan 20 tahun dah menghambat bukan hanya masyarakat, bahkan juga ekonomi. Bukan hanya Sabah, itu malahan negara kita ada hubung kait dengan pekerjanya, seperti apa yang dibangkitkan oleh Tawau. Sampai bilakah kerajaan persekutuan dapat mengatasi masalah PTI, khususnya di peringkat Negeri Sabah? Di Sarawak tidak banyak sangat. Kalau kita lihat, kena mungkin sempadannya tidak begitu dekat. Ya, di Sarawak dia mempunyai sempadan yang begitu terkawal dengan begitu rapi. Kalau ada pun pencerobohan menerusi laluan tikus, mereka dapat membenterasnya. Tapi Yang Berhormat Menteri, saya nak bertanya, langkah-langkah konkret yang perlu diambil. Seringkali perkara PTI ini ditimbulkan dengan hangat kalau datang pilihan raya. Dan ada pihak-pihak menuduh pihak-pihak tertentu tentang perkara ini. Bulan puasa saya nak cakap susah. Ya, tapi saya berharap apakah langkah-langkah yang konkret diambil untuk mengatasi, sama ada mereka diambil untuk pekerja. Kerajaan negeri mencadangkan isu temporary. Saya baru dengar saja beberapa bulan. Dan ada pun pengesahan, mereka akan mengeluarkan satu dokumen sementara bersifat untuk membolehkan industri-industri peladangan dapat dilahirkan. Saya nak bertanya kepada pihak kerajaan, dan kalau boleh mungkin perkara ini satu comprehensive effort done by the government of the day to ensure that this matter should be resolved once and for all. Jangan jadi political issue setiap pilihan raya. Betul. Pandangan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Sempurna itu baik dan memang benar. Itulah masalah yang sedang berlaku, dari realitinya berlaku di bawah. Dan sebagai kerajaan bertanggungjawab, kita sentiasa respon dan peka dengan semua masalah berkenaan. Bagi menangani isu di Sabah ini, kerajaan menubuhkan, sebagaimana Yang Berhormat sendiri sedia maklum, kita ada Jawatankuasa Pengurusan Warga Asing Sabah, JKPWAS, yang telah ditubuhkan oleh kerajaan susulan Siasatan Suruhanjaya Diraja, Royal Commission of Inquiry (RCI) mengenai pendatang asing di Sabah, dan ia bertujuan untuk mengkaji dan bincang isu-isu berkaitan perkara ini yang mencakupi semua perkara. Sebagai maklumat, untuk tahun 2022, mesyuarat JKPWAS teknikal telah pun diadakan pada Januari 2022. Manakala Jawatankuasa induknya JKPWAS telah mesyuarat pada Februari 2022 dan juga pada Jun 2022. Dan kita telah memutuskan supaya pendatang asing di Sabah ini dilaksanakan secara digital terlebih dahulu sebelum cadangan-cadangan dokumen-dokumen lain, untuk membolehkan kita secara konsisten dan tersusun mengambil tindakan dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Dan semua pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh Berhormat tadi kita akan ambil kira, dan memang benar cabaran sangat besar untuk mengatasi masalah ini. Tapi komitmen secara putusan kementerian untuk pastikan supaya isu dan masalah ini dapat diselesaikan dan kita tangani melalui jawatankuasa yang kita bentuk, terutama sekali kuasa yang ada berkerajaan di Sabah. Terima kasih.